Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian berkaitan dengan tajuk Kulliyatul Khams. Kali ini pengkhususannya ialah berkait Al-Khassah yang merupakan salah satu daripada kulli yang 5 yang berkaitan dengan sifat. Yang 3 yang lepas iaitu jins, fas dan juga nau' berkaitan dengan zati ataupun hakikat sesuatu, mahiyatus syai'. Manakala khasah dengan ardul am, dia berkait dengan sifat ataupun arad. Oleh demikian, dalam perkongsian ini pengkhususannya ialah berkaitan dengan khasah yang melibatkan 2 perkara asas, iaitu berkaitan dengan pengertian ataupun ta'rif khasah serta huraian daripada ta'rif tersebut. Begitu juga kita akan melihat pembahagian khasah berserta dengan contoh. Itulah 2 perkara asas dalam perkongsian kali ini. Kita mulakan dengan ta'rif khasah. Dalam ta'rif ini, melalui ta'rif ini kita akan dapat mengenal apakah yang membezakan khasah berbanding kulli-kulli yang lain, yang 4 lagi. Kita mulakan dengan ta'rif khasah. Hiya al-kulli al-khariju 'anil mahiyati al-khasu biha al-waqi'u fi jawabi ayyu syai'in huwa fi 'ardih. Dia merupakan kata umum yang berada di luar daripada mahiyah. Al-khariju 'anil mahiyah, yang berada di luar daripada mahiyah. Maksudnya dia bukan perkara yang hakikat. Kalau tidak ada dia pun mahiyah itu tetap ada. Itu. Kemudian cuma ciri dia al-khasu biha, yang merupakan ciri khusus bagi mahiyah tersebut, bagi hakikat sesuatu tu, yang berlaku ataupun yang menjawab persoalan ayyu syai'in huwa. Apakah ciri sesuatu tu? Dia menjawab persoalan apakah ciri yang membezakan sesuatu tu dari aspek sifatnya. Ini ta'rif khasah, iaitu kata umum. Yang kata umum itu melibatkan perkara luaran, cuma dia adalah ciri khusus yang berkaitan dengan sifat, menjawab persoalan ayyu syai'in. Apakah ia, ataupun yang mana satukah ia yang melibatkan ciri. Itu yang dikatakan khasah. Daripada ta'rif ini, kita dapat mengerti ataupun membezakan dia dengan kulli-kulli yang lain. Cuba kita lihat. Dalam ta'rif ada perkataan kulli. Bila kita sebut kulli, maka terkeluarlah juz'i. Maka kerana juz'i ini, dia melibatkan perkara yang tertentu, yang khusus bagi perkara yang tertentu itu sahaja. Kemudian perkataan al-khariju 'anil mahiyah, yang berada di luar daripada mahiyah. Maka terkeluarlah 3 kulli yang lain, iaitu jins, nau' dan juga fas. Kenapa ketiga-tiga kulli ini terkeluar? Jawapan dia kerana khasah ini melibatkan perkara luaran yang berada di luar daripada mahiyah. Sedangkan al-jins, nau' dan juga fas merupakan perkara yang berada di dalam hakikat yang tidak boleh dipisahkan. Kalau tak ada jins, tak ada nau' dan juga tak ada fas, tidak dinamakan ataupun tidak dikenal sesuatu perkara tersebut. Maka ketiga-tiga perkara ni adalah perkara utama yang berkaitan dengan hakikat
yang berada di dalam hakikat itu sendiri. Berbeza dengan khasah, dia adalah perkara luaran yang berada di luar daripada mahiyah, cuma dia menjadi ciri khusus berkaitan dengan sifat sesuatu hakikat yang dibicarakan. Kemudian kita lihat perkataan khasu biha. Dengan perkataan al-khasu biha ini terkeluarlah ardul am. Ardul am ni ialah sifat umum. Sedangkan khasah adalah sifat khusus bagi sesuatu hakikat yang kita kehendaki. Kemudian al-waqi'u fi jawab. Dengan perkataan al-waqi'u fi jawab yang berlaku ataupun yang wujud menjawab persoalan, juga terkeluar ardul am. Sebab ardul am ini tidak menjawab sebarang tidak menjawab apa-apa persoalan. Jadi khasah ni apa soalannya? Ialah berkait dengan ayyu syai'in huwa. Bila perkataan ayyu, maka terkeluarlah nau. Sebab nau dia menjawab persoalan ma huwa. Terkeluarlah nau. Begitu juga perkataan fi ardihi yang berkaitan dengan sifatnya, maka terkeluarlah fas. Kerana faslin dia persoalan yang sama tetapi berkait dengan zat. Berkait fi zatihi. Maka bila dalam takrif ni sebut fi ardihi, maka terkeluarlah fas. Kerana faslun merupakan ciri yang utama pada sesuatu hakikat, bukan sifat. Dia adalah ciri utama yang sekiranya tidak ada ciri tersebut, tidak dinamakan sesuatu hakikat tersebut. Inilah ta'rif dan huraiannya berkaitan dengan khasah. Kesimpulannya, khasah ini dia merupakan sifatnya khusus bagi sesuatu mahiyah yang membezakan dia dengan yang lain. Cuma beza dia dengan fas ialah khasah ini berkait dengan sifat luaran, manakala fas melibatkan ciri utama yang ada pada hakikat yang tidak boleh dipisahkan. Itulah yang dinamakan khasah. Dari aspek pembahagian pula, kita boleh melihat daripada pelbagai sudut. Yang pertama, dari sudut kedudukannya dalam kategori kulli. Yang pertama, dia berada pada jins. Khasah ni boleh berada pada jins. Apa contoh perkataan yang dalam kategori jins? Ialah haiwan. Haiwan ni berbanding dengan perkara-perkara lain yang berada dalam kategori jins, sifat yang khusus bagi haiwan ialah di antaranya mashi. Jadi perkataan mashi ini adalah khasah bagi haiwan, dan haiwan itu adalah dalam kategori jins. Oleh demikian, kita katakan bahawa khasah ni kadang-kadang dia berada pada jins. Dia menjadi sifat kepada lafaz-lafaz yang berada dalam kategori jins. Contohnya haiwan ni apa dia punya dalam kategori yang sama, iaitu nabat. Jadi di antara haiwan dengan nabat, apakah ciri yang mengkhususkan haiwan yang membezakan dia dengan nabat? Oleh sebab mashi ini adalah dinamakan khasah kerana berjalan ini membezakan binatang dengan tumbuh-tumbuhan. Maka mashi ini dipanggil khasah. Begitu juga al-mutaharriku bil iradah, bergerak dengan kehendak ataupun kemahuan sendiri. Jadi haiwan ini ciri khusus dia ataupun ciri khasah dia ialah boleh bergerak dengan kemahuan, berbanding dengan tumbuh-tumbuhan yang berada dalam kategori jins. Haiwan tumbuh-tumbuhan mungkin dia bergerak juga, tetapi bergerak dengan sebab-sebab lain, bukan bil iradah. Dari aspek yang lain, dalam pembahagian ini juga khasah kadang-kadang berada menjadi ciri bagi nau. Menjadi ciri bagi nau. Contoh perkataan ataupun lafaz dalam kategori nau ialah al-insan. Apakah khasah bagi insan? Contohnya dhahik. Ketawa. Ketawa ni adalah ciri yang
khusus ataupun khasah berbanding berbanding unsur lain yang berada dalam kategori naud. Apa unsur lain yang berada dalam kategori naud? Contohnya apa? Jamal, apalagi al-fars dan lain-lain ya. Jadi manusia, ketawa ni hanyalah ada pada manusia. Maka ketawa merupakan dipanggil khasah yang membezakan manusia daripada sifat-sifat kategori unsur lain yang berada dalam kategori naud. Begitu juga mukhtari' yang mereka cipta, ada kemampuan mereka cipta. Jadi sifat ini hanyalah ada pada manusia, merupakan khasah berbanding dengan unsur-unsur lain yang berada dalam kategori naud. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, dari sudut lazimah dengan mufarid. Jadi khasah terbagi pada dua. Ada yang lazimah, yang tidak boleh. Apa yang maksud lazimah ini? Ialah yamtani'u fil aqli infikakuha. Yang akal tidak boleh menerima terpisahnya ia. Maknanya ciri tersebut sentiasa berada dengan sesuatu perkara dalam kategori yang dikehendaki tersebut. Contohnya ialah zaujiyah lil arba'. Huruf nombor 4 dia dipanggil nombor genap, az-zaujiyah. Jadi genap ini adalah sifat yang lazimah bagi nombor 4. Nombor 4 ni tidak boleh dipisahkan dengan genap. Itu maksudnya lazimah, yang tidak boleh dipisahkan. Itu nama dia lazimah. Genap bagi nombor 4 dan juga nombor-nombor genap yang lain lah. Ini sebagai contoh saja. Begitu nombor fardiyah, nombor ganjil, lisalasah contohnya. Itu juga boleh dijadikan contoh. Contoh lain ialah katib bil quwwah lil insan. Penulis dari aspek potensi untuk menulis. Quwwah itu maksudnya kemampuan dia ataupun potensi dia menulis bagi manusia. Kemampuan menulis bagi manusia. Itu juga adalah lazimah, sifat yang lazimah. Walaupun belum lagi boleh menulis, tapi kemampuan tu potensinya ada bagi manusia. Contoh kanak-kanak, walaupun baru lahir, tetapi potensi untuk menjadi penulis itu ada pada dia. Itu nama dia al-khasatul lazimah, yang seiring dengan manusia. Itu sebagai contoh sahaja. Kemudian kita ada al-khasah mufariq. Apa maksud mufariq? Ialah yajuzu fil aqli infikakuha. Yang harus pada akal terpisahnya sifat tersebut. Mana tidak sifat itu boleh terhenti ataupun terpisah. Contohnya al-kitabatu bil fi'li. Ini bil fi'li dengan bil quwwah ni. Bil fi'li ni mana berlaku betul-betul. Boleh berlaku betul-betul. Itu bil fi'li bagi manusia. Jadi sifat boleh menulis tu yang betul-betul terjadi tu boleh terpisah daripada manusia. Contoh dia tak mau menulis lepas ni. Selepas 5 minit menulis, dia tinggalkan sifat tersebut. Itu dinamakan al-khasatul mufariq. Jadi maknanya lazimah dengan satu lagi mufariq yang boleh ditinggalkan ataupun boleh dipisahkan. Satu lagi yang tidak boleh dipisahkan ataupun istilah dia lazimah. Itulah pembahagian-pembahagian yang ada dalam khasah. Begitulah tadi pembahasan berkaitan dengan khasah, ringkas saja. Dan kita akan berbaki satu lagi kulli, iaitu ardul am. Nanti perkongsian akan datang, kita akan lihat apakah yang dikatakan ardul am, apakah perbezaan dia dengan khasah dan juga kulli-kulli yang lain. Saya ucapkan jazakumullah khaira di atas tontonan, sokongan yang
anda semua berikan. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada semua. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.